Memang hari ini saya nak menegaskan beberapa isu di Parlimen. Yang satu ialah memanglah setiap orang rakyat Malaysia pun terima SMS daripada kerajaan yang mengatakan bahawa pada 8 hari bulan Disember sampai 10 hari bulan Disember, program setahun bersama dengan Kerajaan Madani. Oleh itu, saya pun nak ambil kesempatan ini sebagai ahli parlimen, senator, untuk memberikan komen kepada prestasi Kerajaan Madani di Dewan Negara. Memang seperti anda katakan, sebagai ahli parlimen Dewan Negara, kita mendapati bahawa prestasi Kerajaan Madani ini memang tidak memuas hati, terutamanya di Dewan Negara. Seperti contoh, kita pun tak kisahlah jawapan yang telah diberikan oleh menteri, timbalan menteri, atau jawapan yang bertulis yang diberikan oleh kementerian itu memang tidak memuaskan. Saya bagi satu contoh ialah baru-baru saja kita pun nampak contoh Menteri Azalina Othman yang mengatakan bahawa semasa kita ada tanya soalan mengenai reformasi institusi, dan bahawalah beliau mengatakan bahawa reformasi tidak boleh diadakan kerana sebagai pembangkang di sebelah pembangkang itu Perikatan Nasional memang banyak kali katakan nak tukar kerajaan. Saya pun nak katakan memanglah ini jawapan yang diberikan di Dewan Negara ini kita memang tidak boleh terima dan tidak memuaskan, kerana kita semua orang pun tahu bahawa Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu pun sudah ada 2/3 majority di Dewan Rakyat. Oleh itulah katakan bahawa dia dengar kabar angin bahawa kerajaan akan dijatuhkan oleh Perikatan Nasional. Oleh ini, sebab ini bahawa kerajaan tidak boleh menjalankan reformasi yang ini kita tidak boleh terima. Dan bahawa secara bertulis daripada kementerian untuk menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli parlimen atau senator itu kita memang pun tidak memuaskan. Saya bagi satu contoh. Contoh baru-baru saja saya terima jawapan daripada mengenai rang undang-undang Kesatuan Sekerja, yang itu jawapan yang telah diterima, yang diberikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Soalan saya sangat senang dan sangat jelas. Bahawa saya tanya apa? Saya katakan, adakah sebarang kajian selidik, research berkenaan peratusan keanggotaan kesatuan yang rendah, yang sama ada kajian dapat mengenal pasti punca peratusan keanggotaan yang rendah ini? Ini soalan. Tetapi jawapan yang diterima itu, yang dia jawab itu apa? Dia katakan bahawa setakat ini dia mengakui 6% itu sangat rendah. Dan dia katakan banyak program dia menjalankan. Berapa peruntukan diberikan. Tapi soalan saya ialah, adakah kajian diadakan oleh kementerian untuk mengenal pasti punca kurang keanggotaan kepada kesekutuan ini saja? Tetapi jawapan yang diberi itu pun tak jawablah soalan yang dibangkitkan. Oleh itu saya katakan inilah prestasi Kerajaan Madani ini di Dewan Negara untuk menjawab soalan, tak kisahlah secara lisan atau secara bertulis, kepada ahli-ahli Dewan Negara. Yang kedua, saya nak katakan kesempatan ini untuk menegaskan, kerana saya nampak baru-baru saja bahawa Tan Sri Johari, iaitu speaker di Dewan Rakyat itu, dia katakan bahawa dia cadang, dia akan memaparkan nama-nama ahli parlimen yang dapati yang sengaja tidak hadir ada ponteng sidang parlimen di laman web Dewan Rakyat. Saya sokong, memang saya sokong. Saya sokong cadangan Tan Sri ini. Tetapi saya nak tambah pula. Saya pun nak katakan kita pun kena juga mempaparkan sesiapa menteri yang tidak hadir kepada Dewan Negara. Tak kisahlah menteri ke, timbalan menteri ke. Seperti contoh,
memang sebagai menteri itu tanggungjawab adalah untuk menjawab soalan-soalan dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan Negara. Tapi sampai tahap itu selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memanglah saya tak pernah nampak timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Saya tak pernah nampak Menteri Sumber Manusia Siwa Kumar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Azmizan Mohamad yang kurang atau tidak hadir persidangan Dewan Negara langsung. Yalah, saya pun minta janganlah buat double standard. Jika Dewan Rakyat nak paparkan sesiapa yang tak hadir kepada Parlimen di Dewan Rakyat, saya pun cadanglah bahawa menteri-menteri yang tidak hadir untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen di Dewan Negara itu pun paparkanlah nama mereka. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya nak ambil kesempatan ini untuk menegaskan bahawa ialah saluran peruntukan ahli Parlimen pembangkang. Bahawa Perdana Menteri pun sudah 1 tahunlah sebagai Perdana Menteri dan memanglah saya katakan peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang itu memang tidak adil. Tidak adil bukan katakan tidak adil maksudnya dia tidak bagi langsung. So, Perikatan Nasional memang ada 74 kerusi. Tolak 5 yang telah sokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu. Peruntukan tahunan sebanyak 1.3 juta itu setiap kawasan persekutuan itu memanglah tidak diberikan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional. Oleh itu saya katakan ini memanglah tidak adil. Kerana kita pun nampak dalam pilihan raya kecil yang baru-baru saja di Kemaman itu dan calon kita Dr. Sam itu memenangi kerusi Kemaman itu dengan majoriti sebanyak 37,220 undi, iaitu sebanyak 70% sokongan pengundi di Kemaman itu kepada Perikatan Nasional. Saya katakan walaupun banyak menteri-menteri menafikan bahawa keputusan PRK itu adalah satu referendum terhadap kerajaan Madani, bahawa keputusan undi ini membuktikan bahawa rakyat telah cenderung untuk memilih Perikatan Nasional untuk mewakili mereka. Oleh itulah saya katakan, nak ingatkan bahawa kehendak rakyat adalah agar Perikatan Nasional mewakili mereka. Oleh itu tidak menyalurkan peruntukan kepada pihak pembangkang sebenarnya adalah satu tindakan mengabaikan suara rakyat. Ini adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga saya nak sentuh pada pagi ini ialah mengenai isu kekurangan guru bahasa Cina dan Tamil. Memang isu kekurangan guru dalam mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil itu telah muncul sejak Ogos tahun ini. Tapi selepas banyak 4 bulan, Kementerian Pendidikan masih belum memberikan penyelesaian yang jelas terhadap masalah ini. Ini menunjukkan sikap tidak bertanggungjawablah dari pihak kementerian. Oleh itu, kita katakan semasa Yang Berhormat Datuk Teo Kok Chee pun ada tanya soalan di Dewan Negara. Tanya mengenai apakah rancangan langkah yang diambil oleh KPM itu menyelesaikan masalah kekurangan guru. Namun jawapan daripada kementerian itu amat kita katakan mengecewakanlah. Jawapan daripada KPM itu langsung tidak menyentuh bagaimana untuk menangani atau selesai masalah kekurangan guru dalam mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil. Dan seolah-olah KPM tidak memberikan keutamaan kepada pendidikan bahasa ibunda pelajar keturunan Cina dan India itu. Tambahan pula kita nampak bahawa menteri dan timbalan menteri punya jawapan mengenai kekurangan cikgu itu pun tak sama. Dan kita mendapati bahawa semasa kita tanya guru-guru mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil pada masa yang sama, yang menteri katakan ada lebihan.
Timbalan Menteri kata kekurangan. Ya, yang inilah kita katakan bahawa prestasi kabinet kita atau prestasi kerajaan Madani itu. Saya menyerulah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia menganggap seriuslah kerana pendidikan adalah tunjang pembangun negara dan guru adalah jiwa pendidikan. KPM perlu menghormati serta melindungi hak-hak pelajar keturunan Cina dan India untuk mempelajari bahasa ibunda mereka masing-masing. Yang ini saja yang saya nak sentuh beberapa isu pada pagi yang mulia ini. Terima kasih.